Undo ke apa? Undo ke. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه الكرام الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا من علومه والدارين آمين. Dan jika memulai ia seorang akan safar yang maksiat, safar yang derhaka. Ini buat fardu takdir. Dan jika memulai ia seorang akan safar yang maksiat, akan perjalanan yang maksiat. Bermaknanya permulaan dalam perjalanan dia itu permulaan dia dalam perjalanan yang maksiat. Setelah dia mulai dengan perjalanan yang maksiat, maka taubat ia seorang. Selepas pada perjalanan dia tu maksiat, kemudian pada itu dia bertaubat. Dia kembali kepada Allah, berserik kepada Allah Ta'ala, kata dia tak nak dah mengerjakan maksiat. Jawab bagi jika. Maka adalah ia seorang itu yang memulai safarnya safar seorang daripada ketika taubat jua, yakni tiada daripada safar yang maksiat. Nah, ketika taubat itulah dikatakan permulaan bagi safar dia. Sebelum daripada itu dia duduk dalam maksiat, dalam safar yang maksiat, yang derhaka, ketika itu tidak dikirakan dia di dalam safar. Dalam safar, maka dikira dia ialah permulaan dia itulah. Permulaan dia itulah selepas daripada dia bertaubat. Ketika itulah dikirakan dia tu dalam safar. Kemudian maka jika adalah antara taubat dan antara tempat kosat seorang itu, antara tempat taubat, ada masalah. Maka jika adalah antara taubat dan antara tempat kosatnya seorang itu, ada apa? Masafatul qasri, perjalanan boleh sembahyang qasar. Sekiranya di antara taubat dan tempat qasar dia, tempat dia menuju, tempat yang dia hendak menuju itu ialah boleh perjalanan sembahyang qasar. Sekiranya ada begitu, saya qasar
ia seorang. Nasya harus baginya qasar ia seorang. Harus bagi dia qasar. Sekiranya di antara taubat dia dengan tempat menuju dia itu ada perjalanan qasar boleh, maka di sini boleh atau harus bagi dia qasar. Tu makna nasya qasar ia, nasya harus baginya bagi seorang itu qasar ia seorang akan sembahyang tadi. Tu dia. Bagi nasya harus bagi qasar bagi sembahyang tadi. Dan jika tiada tiada di antaranya dan antara tempat qasar itu masafatul qasri. Dan jika tiada dan jika tiada adalah antaranya dan antara tempat qasarnya masafatul qasri. Di antara tempat dia taubat, di antara tempat yang dia hendak menuju pergi ke itu ialah tak sampai masafatul qasri, tak sampai perjalanan boleh mengharuskan qasar. Yang ini maka tiada, itu jawab. Maka tiada qasar ia, yakni maka tiada harus baginya qasar ia seorang itu, tak boleh. Tak boleh qasar. Bahkan orang yang berdosa dengan safar nyonya orang, safar pada hari Jumaat, bahkan orang yang berdosa bahkan orang yang berdosa dengan safar orang, safar pada hari Jumaat, musafir pada hari Jumaat, itu dia, berdosa dengan meninggalkan Jumaat. Yang ini maka tiada harus baginya, bagi orang yang berdosa dengan meninggalkan Jumaat tu qasar, tak harus diqasar. Ni ingat baik, ni masalah hari kita nak berjalan, hari kita hendak musafir, maka kita kena tilik hari yang kita hendak musafir tu jangan bagi jatuh pagi Jumaat. Jikalau kita hendak musafir, mesti kita musafir belum pada fajar, belum pada naik fajar pada hari Jumaat. Setelah naik fajar pada hari Jumaat, di sini tak boleh kita musafir sekiranya dalam perjalanan musafir kita meninggalkan Jumaat. Adapun kalau dalam musafir kita tak meninggalkan Jumaat, semacam sekarang ini orang naik kereta, naik kereta pensendirian, pergi kat situ, pergi kat sini hari Jumaat, tapi dalam perjalanan mereka tidak meluputkan Jumaat, itu harus. Yang tak boleh, yang haram, yang berdosanya, dia perjalanan bas. Perjalanan dia naik bas, naik van, naik kereta api, naik serba-serbi lah, tapi yang bukan sendirian. Maka yang bas itu ini sampai waktu Jumaat, dia tak berhenti di mana-mana tempat pun, dia tak berhenti solat berjemaat. Kalau macam ni tak boleh kita bermusafir, kita berjalan pada pagi Jumaat, selepas pada subuh, selepas pada fajar. Malaikat kita berjalan belum pada naik fajar. Sebelum pada naik fajar itu harus, walaupun kita tak sempat sembahyang Jumaat. Lalu itulah dia kata sini, dan jika tiada maka tiada. Jika tiada adalah antara taubat dan antara tempat qasar masa qasri, maka tiada, mana tiada qasar ia. Sungguh pun kata tak boleh qasar, bahkan orang yang berdosa dengan safar, dengan sahabat safarnya orang, safar pada hari Jumaat. Berdosa tu di mana? Berdosa dengan meninggalkan Jumaat. Masuk ta'aluk mulai tu. Dengan ta'aluk pada berdosa, gantung pada berdosa. Berdosa dengan meninggalkan Jumaat. Tu dia meninggalkan Jumaat. Oleh kerana mereka dia musafir pada hari Jumaat. Yang ini
maka tiada harus baginya, bagi orang yang berdosa dengan safar, dengan meninggalkan Jumaat itu qasar, tak harus dia qasar. Kata tiada harus qasar ni selama tiada luput. Selama tiada luput baginya, bagi orang yang berdosa dengan meninggalkan Jumaat itu oleh Jumaat. Apa? Selama tiada tinggalkan dia oleh Jumaat. Selama tiada tinggalkan dia oleh Jumaat. Nah, tu tiada harus baginya qasar selama tiada luput akan dia oleh Jumaat. Selama tiada luput, tiada tinggal akan dia oleh Jumaat. Nah, maka daripada waktu luput Jumaat tu, maka daripada waktu luput Jumaat itulah dikirakan permulaan safarnya orang yang berdosa dengan meninggal ke Jumaat tu. Waktu luput itulah permulaan kira safar dia. Jadi sebelum pada tu tak boleh dia qasar. Sebelum daripada dia meluputkan Jumaat, ketika tu tak harus dia qasar. Tak harus qasar Jumaat. Tak harus dia qasar sembahyang. Ini masalah betul lah ni. Ni orang yang bermusafir pada hari Jumaat, dia keluar pagi Jumaat, dah keluar pergi perjalanan dia pagi Jumaat. Akan tapi di tengah-tengah jalan tu sembahyang Jumaat dia belum luput lagi, dia dah buat zuhur qasar. Qasar jamak takdim dengan asar masalam. Maka bagi mereka ini, dia di sisi dia tinggal Jumaat itu haram. Maka dalam haram itu pun tak boleh bagi dia tu qasar sembahyang selama mana dia tak luputkan oleh Jumaat. Selama tak luput Jumaat, macamnya masa luput Jumaatnya apabila habis puasa Jumaat. Nah, masa Jumaat dah habis, itu bermakna dia dah luput Jumaat. Sebelum pada itu tak boleh lagi dia sembahyang qasar jamak. Mesti dia kena sembahyang Jumaat dulu. Kalau tidak, mesti orang tu sudah sembahyang Jumaat semua, barulah boleh harus bagi dia qasar jamak. Kerana di situlah tempat permulaan musafir dia. Ini ibarat kita ni. Maka daripada waktu luputnya Jumaat, Jumaat itu, waktu tinggalnya Jumaat itu, itulah dikirakan permulaan safarnya orang yang berdosa dengan safarnya dengan meninggalkan Jumaat. Itu dia. Kata tiada harus ni seperti barangnya tersebut di dalam Majmu', dalam kitab Majmu' bagi Imam Nawawi rahimahullahu taala. Ni ingat baiklah, macam kita nak musafir pada hari Jumaat. Malaikat kita musafir belum pada naik fajar itu okey, dah boleh. Akan tapi jikalau selepas pada fajar tu sudah naik, waktu subuh sudah masuk, maka ketika tu kita musafir sekiranya luput sembahyang Jumaat, itu berdosa. Sekiranya kalau tak luput sembahyang Jumaat itu tak berdosa. Itu tak berdosa kalau tak luput. Kemudian dalam hal kita berjalanan itu pun, sebelum ada luput Jumaat, sebelum pada itu tak harus bagi dia qasarkan sembahyang. Nak qasarkan sembahyang, nanti dia ni jadi seorang luput sembahyang Jumaat dahulu, baru bolehlah dia sembahyang qasar dan jamak. Kalau tidak, kita sembahyang jamak, sembahyang Jumaat 2 rakaat. Maka setelah kita sembahyang Jumaat, kita niatkan aku hendak sembahyang asar di dalam waktu Jumaat. Dalam waktu Jumaat akan sebagai jamak takdim.
apabila sudah selesaikan Jumaat. Tu, aku hendak sembahyang ke asar dalam waktu Jumaat, jamak takdim apabila sudah selesaikan Jumaat. Nah, apabila lah kita sudah sembahyang Jumaat, sudah sembahyang Jumaat, selesai daripada sembahyang Jumaat, maka alatul selalulah kita bangun jamak asar campur masuk dalam waktu Jumaat. Ini boleh, harus. Jamak masuk boleh, harus, senang ya. Tu, jamak asar dalam waktu Jumaat. Selesai apabila sudah selesai daripada sembahyang Jumaat. Okey, tak apa dah tu. Tiada dikirakan dia daripada ketika taubat. Tiada dikirakan dia kan luput Jumaat. Kan Jumaat itu. Tiada dikirakan dia kan Jumaat itu daripada ketika taubat. Apa? Tiada dikirakan dia kan permulaan safarnya, gitu. Tiada dikirakan dia kan permulaan safarnya. Permulaan safar. Permulaan safar, bukan Jumaat. Tiada dikirakan dia kan permulaan safar. Permulaan safar orang yang berdosa itu daripada ketika taubat. Bahkan dikirakan permulaan safar dia pada ketika luput Jumaat. Tu, ini bagi orang yang safar pada hari Jumaat. Baiklah. Tu ingat baik-baik tu. Nanti keliru pula belakang hari. Tu ingat baik tu, masalah ni pening sikit ni. Selama mana tidak diluputkan Jumaat, selama itu tak boleh dikosarkan sembahyang. Kena bagi dia luput Jumaat dahulu, baru permulaan safar dia kat situ. Jadi masalah ini bukan dikirakan pada ketika taubat, bukan. Jadi masalah yang dulu dikirakan pada ketika taubat, apabila dalam safar kita tu safar maksiat. Tu ingat baik. Dan jika niat oleh orang kafir atau kanak-kanak, dan jika niat oleh orang kafir atau kanak-kanak, niat-niat maf'ul bagi niat akan safar yang panjang. Dia niat akan safar, akan berjalan yang panjang, ini yang jauh. Bila dia niat tu? Dia niatnya kemudian masuk Islam iyo. Kemudian pada niat tu. Kemudian pada niat tu. Kemudian niat itu masuk Islam iyo orang kafir. Ini kembali pada masalah niat oleh orang kafir. Atau balik ia kanak-kanak. Ini kembali kepada niat oleh kanak-kanak. Kanak-kanak di sini ialah kanak-kanak ialah mereka yang belum balik. Tu kanak-kanak di sini, bukan kanak-kanak kecil, umur 6 tahun, 7 tahun, bukan macam tu. Disebut kanak-kanak di sini ialah kanak-kanak yang belum balik. Jadi dua masalah keluar dekat sini. Satu, orang musafir niat. Yang kedua, kanak-kanak tu niat safar yang panjang, safar yang jauh. Kemudian selepas pada niat, kemudian pada niat dia masuk Islam, ia orang kafir. Tahu balik ia kanak-kanak tadi. Masuk Islam pada jalan, yakni pada masa berjalan. Pada jalan, yakni pada masa perjalanan. Dalam masa perjalanan, orang kafir tadi masuk Islam. Atau kanak-kanak itu tadi balik sampai umur. Macam mana? Harus baginya harus baginya qasar pada yang tinggalnya. Tu harus baginya bagi orang kafir atau kanak-kanak
yang masuk Islam atau yang balik. Tu. Harus baginya, bagi orang kafir yang masuk Islam atau kanak yang sudah balik. Tu. Harus bagi ya qasar pada yang tinggalnya hanya orang kafir dan kanak-kanak. Tak harus bagi qasar pada yang tinggalnya, pada yang tinggal lagi daripada masa musafir tu. Pada yang tinggalnya, pada yang tinggal lagi orang kafir atau kanak-kanak tadi. Tu. Gapo yang tinggal lagi? Yakni sembahyang yang tinggal lagi. Macamnya dia musafir, masalahnya jadi dia musafir pada waktu pagi. Kemudian dalam waktu pagi itu mereka sudah niatkan, kata kami akan safar perjalanan yang jauh. Kami akan musafir perjalanan yang jauh. Kemudian dalam musafir itu orang kafir belum Islam, masa niat itu orang kafir belum Islam, kanak-kanak belum balik. Maka apabila sudah perjalanan dia boleh sehari 2 hari, di tengah-tengah perjalanan itu orang kafir masuk Islam, kanak-kanak tadi pun balik. Maka yang tinggal lagi tu, yang tinggalnya yakni pada sembahyang yang tinggalnya. Pada yang tinggalnya pada sembahyang, pada sembahyang yang tinggalnya yang orang kafir yang sudah masuk Islam dan kanak-kanak yang sudah balik. Baki lagi berapa harikah mereka dan musafir? Kalau ada sehari lagi, sembahyang dia dalam sehari lagi masa musafir dia, maka sembahyang yang sehari itulah yang harus mereka itu qasar. Harus mereka itu qasar. Ingat baik masalah ini ni. Kadang-kadangnya kita bawa anak kita dalam perjalanan. Dalam perjalanan anak kita sakning tidak balik lagi, belum balik. Anak kita belum balik, tapi dalam perjalanan kita anak sampai umur balik. Maka wajib di atas anak tu qasar. Harus bagi anak, bukan wajib. Harus bagi anak tu pun qasarkan sembahyang yang baki lagi. Yang baki mana yang sudah tinggal lagi. Hari yang musafir itu. Tu syarat yang ketiga dah habis. Masuk syarat yang keempat. Dan yang keempatnya daripada 8 syarat, bahawa tiada berimam ia seorang yang musafir dengan orang yang sembahyang tamam tu dia. Bahawa tiada berimam ia seorang yang sembahyang qasar. Gitu. Bahawa tiada berimam ia seorang yang sembahyang qasar. Seorang yang sembahyang qasar tak berimam dengan orang yang sembahyang tamam. Apa sembahyang tamam? Ialah orang yang sembahyang cukup 4 rakaat. Macam imam sembahyang 4 rakaat, maka makmum ini tak boleh dia sembahyang qasar. Kalau imam itu sembahyang tamam, makmum pun sembahyang tamam, walaupun makmum itu seorang yang musafir sekalipun. Tu dia. Sebaliknya kalaulah imam itu sembahyang qasar, makmum itu sembahyang tamam, adakah boleh? Adakah harus? Ini harus, akan tetapi makruh. Makruh makmum yang sembahyang tamam mengikut akan imam yang sembahyang qasar. Ini makruh, akan tetapi sah. Adapun orang yang sembahyang qasar hendak mengikut ke imam yang sembahyang tamam, sembahyang cukup 4 rakaat itu tiada sah. Tak jadi tu. Mesti kena tamam juga makmum.
Makmum kena tamam. Kita tengok Tok Imi duk semaya pak, kita kena semaya pak. Kalau Tok Imi semaya dua, kita seorang semaya nak semaya pak boleh. Tapi kalau Tok Imi semaya pak, kita nak semaya dua tak boleh. Tu dalam safir panggil. Dalam safir nah, ingat gitu. Tu hurai bahasa sini ke udak tak erti. Faham tak? Mu faham tak? Kau cai ni mai. Kau cai nah. มีแต่ภาษาไทยแล้วไม่เข้าใจโอ้จับแรกภาษาไทยก็เรียบร้อยสงฆ์ไม่ครบสูตรอะไรนี้เดี๋ยววันหลังสอนภาษาไทยอินชาอัลลอฮ์สอนภาษาไทยเลยเป็นภาษาอะไรภาษาเรียกเกี่ยวกับมุซาฟิรเลยอินชาอัลลอฮ์ใครจะเรียนภาษาไทยติดต่อมาเลย Facebook ไลน์มาเลยจะเอาช่วงไหนสอนภาษาไทยโดยตรงเลยสำหรับคนที่พูดภาษาไทยจับแรกตรงนี้เวลามันไม่อำนวยเวลาไม่อำนวยเวลาไม่สะดวกเลยต้องเอาถ้าจะเอาภาษาไทยต้องเป็นเฉพาะโดยเฉพาะเอาภาษาไทยคนจะเรียนเรื่องกับละหมาดกอซัดยามะนี่ต้องถ้าจะเอาภาษาไทยเอาเวลาว่างมันนะอินชาอัลลอฮ์รู้ว่าถามมาก็ได้ยังไงก็ถามมาก็ได้nah ada sikit cakap bahasa Siam penutung yang bahasa Siam tu nah dia bagi pengusuran suruh balik menterjemahkan bahasa Thai. Saya bagi tahu kat dianya jadi tak boleh tak ada masa nak terjemahkan bahasa Thai. Kalau kita terjemahkan bahasa Thai nanti masalah kitab kita memang tak berjalan lah. Itulah. Nanti saya bagi peluang kat dia bagi satu masa untuk saya melancarkan bahasa Thai. Insya-Allah. Itu dia. Habis. Dan yang ada keempat, sama ada orang itu imam atau khalifah ke imam. Apa pengganti imam? Sama ada orang itu imam, yakni raja, atau khalifah raja. Apa khalifah? Yakni pengganti imam, pengganti raja. Imam sini makna raja nah, bukan imam sembahyang. Maka jika berimam ia seorang dengan orang yang sembahyang tamam. Maka jika berimam imam sembahyang ni. Maka jika berimam ia seorang yang sembahyang qasar dengan orang yang sembahyang tamam. Jika satu lahzah, satu sekelip mata sekalipun, tu satu lahzah. Asal lahzah ni satu perludah aliyut tu. Satu saat, satu daqiqah. Ada. Satu sekelip mata. Pop, ada. Ni sekelip mata. Ni sekelip. Kita panggil apa? Ada bahasa Malaysia sekelip mata. Satu lahzah sekalipun kita ikutkan orang. Saya tiada harus bagi seorang yang semaya qasar bagi seorang itu qasar. Qasar. Hanya wajib ia seorang itu mentamamkan sembahyangnya seorang. Walau ikut satu lahzah. Macamnya dia tak tahu imam tu semaya qasar semaya jamak. Nah, dia pergi bertakbir ikut dia hendak semaya qasar. Tiba-tiba dia pergi ikutkan ke belakang Allahu Akbar. Dah ikut dapat tahunya kata imam tu hendak semaya tamam. Dia mufarakah pada imam tadi. Begitu sekalipun tak boleh dia nak qasar. Wah, tak harus, yakni haram. Baginya qasar. Hanya wajib ia seorang mentamamkan sembahyang orang yang seorang tadi. Kena mencukupkan sembahyang. Kalau kita tak cukup dia sembahyang qasar, mana haram. Lagi pula tak sah. Haram serta tiada sah kan sembahyang tadi. Dan makna mentamam itu, apa makna mentamam? Tamam ni bahasa Arab. Mentamam. Jadi kita buatkan bahasa Melayu. Melayu Arab panggil. Dipanggil Melayu Arab. Apa ke makna tamam? Dan makna mentamam itu. Baca baik tu. Dan makna mentamam itu bahawa mengereja ia seorang
akan sembahyang nyonya seorang 4 rakaat. Tu makna mentamam. Dia sembahyang 4 rakaat, dia panggil sembahyang tamam. Kalau dia sembahyang tidak sampai 4 rakaat, sembahyang 2 rakaat, orang panggil qasar. Main qasar itu makna tamam. Kalau itu kalau begitu kita cakap di atas bahasa tamam qasar itu cepat dalam pengajian. Sembahyang tamam mana sembahyang cukup 4 rakaat. Sembahyang qasar mana sembahyang tak cukup 4 rakaat, bahkan 2 rakaat sahaja. Dah habis. Dan jika berdarah hidung oleh imam yang sembahyang qasar. Sembahyang tu imam tu sembahyang Allahu akbar. Sedang sembahyang tu ada berdarah hidung. Tu berdarah hidung, mana keluar darah kat hidung. Selepas daripada imam tu melantik. Ini ataf, maka ataf pada kata berdarah. Setelah berdarah hidung, maka melantik ganti iyo imam yang sembahyang qasar itu akan orang yang sembahyang tamam. Setelah pada dia tu darah hidung, dia melantik ganti orang yang sembahyang tamam. Kemudian macam manakah makmum? Adakah harus bagi makmum nak sembahyang qasar ataupun sembahyang tamam? Jawabnya. Ini jawab. Saya tiada harus bagi makmum bagi imam qasarkan sembahyang itu. Saya tiada harus bagi makmum. Tiada harus bagi makmum, apa haram bagi makmumnya imam qasarkan sembahyang itu. Sembahyang yang sudah melantikkan imam saat ni orang yang sembahyang tamam. Ingat baik dia. Hanya wajib ia seorang itu mentamamkan sembahyang yang itu. Wajib ia kena mencukupkan, tak boleh dia nak mengqasarkan, tak boleh. Melainkan jika niat ia makmum akan mufaraqah, akan bercerai-berai. Itu mufaraqah. Akan mufaraqah, akan bercerai-berai, akan imam bagi makmum. Bila niat daripada sempurna melantik ganti. Belum daripada sempurna melantik ganti. Sebelum pada tu makmum niat mufaraqah pada imam. Maka ketika ni maka harus ia makmum itu qasar, yakni qasarkan sembahyang. Faham? Faham dah. Itu masalah. Lepas tu macam mana nak melantiknya? Macam mana imam yang sudah berdarah hidung melantik ke imam yang sembahyang tamam? Bolehlah, kerana belakang pada imam. Kerana belakang pada imam itulah yang patut jadi imam melantik. Tapi imam belakang tu dia hendak sembahyang tamam. Ada makmum yang belakang imam qasar tu yang hendak sembahyang tamam. Kerana dia jadi seorang bukan yang musafir. Ni masalah ni. Tu boleh. Jadi sebelum badannya lantikkan itu sempurna. Sebelum dah lantikkan itu sempurna tu, maka harus bagi makmum niat mufaraqah. Niat mufaraqah kan imam tadi. Setelah sudah lantik sempurna, maka ini tak boleh. Tu tak boleh. Hendak mufaraqah. Sekiranya dilantikkan imam sembahyang tamam tu sudah sempurna. Dan jika diwajib atas makmum mentamamkan sembahyangnya makmum. Macam mana? Ni soal jika syarat. Dan jika wajib atas makmum mentamamkan sembahyang makmum. Macam mana makmum tamamkan sembahyang? Ini misal seperti bahawa berimam ia makmum dengan orang yang sembahyang tamam.
Ni. Wajib atas makmum mentamamkan sembahyangnya makmum. Lah macam mana? Seperti bahawa berimam ia makmum dengan dengan orang yang sembahyang tamam. Apa orang sini? Yakni dengan imam yang sembahyang tamam. Lepas tu ataf. Apabila dah dia berimam macam tu, maka kemudian maka batal oleh sembahyang makmum itu. Itu dia. Maka batal oleh sembahyang makmum itu. Apabila sudah batal, maka membaharu ia makmum akan sembahyangnya sembahyang makmum. Jawab bagi jika tadi, nascaya wajib atas makmum mentamamkan sembahyang yang dibaharukan itu. Wajib. Tak boleh dia nak qasar. Pasal apa? Kerana apa? Ini ilat kata wajib atasnya mentamam mencukupkan sembahyang yang dibaharukan tu. Pasal apa? Kerana sembahyangnya makmum itu ialah sembahyang makmum tu, sembahyang yang wajib atas makmum oleh mentamam akan dia ke sembahyang. Ialah sembahyang yang wajib atas makmum. Oleh mentamamkan dia kan sembahyang. Maka walaupun sembahyang itu baru dibaharukan, wajib atas dia kena mentamamkan sembahyang. Tak boleh mengqasarkan sembahyang. Tak boleh kerana dia sudah mengikutkan imam yang sembahyang tamam. Habis. Masalah tu habis. Dan demikian lagi, kira-kira makmum itu wajib oleh mentamamkan sembahyangnya. Dan demikian lagi. Apa demikian lagi? Yakni seperti wajib atasnya mentamamkan sembahyang yang dibaharukan itu. Dan demikian lagi yakni seperti wajib atas makmum mentamamkan sembahyang yang dibaharukan itu. Sekira-kira makmum itu wajib oleh mentamamkan sembahyangnya makmum. Makmum tu wajib dia kena sembahyang tamam. Kemudian maka tiba-tiba batal oleh sembahyang imam bagi makmum. Tiba-tiba batal oleh sembahyang imam bagi makmum. Atau nyata imam makmum hal keadaannya imam yang berhadas, seperti berketuk, berkencing. Itu dia. Yang ini pun wajib atas makmum itu mentamamkan sembahyang yang dibaharukan juga. Wajib ni. Tu. Walaupun imam sudah batal, ni. Maka tiba-tiba batal oleh sembahyang imamnya atau nyata imamnya, hal keadaan imamnya tu yang berhadas. Kemudian maka sembahyang oleh makmum, hal keadaannya makmum seorang diri. Sembahyang makmum, hal keadaan makmum seorang diri. Itu dia. Yang ini pun maka wajib atas makmum itu mentamamkan sembahyang makmum. Ni pun kembali serupa juga dengan masalah yang dahulu. Sedang-sedang mengikut imam batal. Atau nyatakan imam tu berhadas. Kemudian makmum sembahyang seorang diri. Padahal tadi pada sebelum ini dia mengikut imam sembahyang tamam. Apabila sudah batal tu imam, sudah berhadas tu imam keluar. Tinggal makmum. Maka makmum ni adakah boleh sembahyang qasar? Harus sembahyang qasar ataupun dia mentamamkan? Maka tak harus dia qasar. Wajib di atas makmum itu sembahyang tamam. Kena sembahyang tamam.
Nah, tu. Dan jikalau sembahyang ia makmum, seorang dirinya yang makmum, padahal tiada niat yang makmum akan qasar. Ini kait. Nah, sembahyang ia makmum, seorang dirinya yang makmum, padahal tiada niat ia makmum akan qasar. Dalam hal sembahyang seorang diri, dia tak niat sembahyang qasar. Kerana dalam sembahyang qasar jamak ni, dalam sembahyang jamak takdim, wajib kita kena niat sebelum daripada selesaikan sembahyang yang pertama. Mesti kita kena niat hendak niat orang yang sembahyang qasar ni wajib dia kena niat qasar. Gitu. Orang yang sembahyang qasar wajib dia kena niat qasar. Nah, sahaja ku sembahyang fardu zuhur 2 rakaat qasar kerana Allah Taala. Tiba-tiba dia lupa nak niat qasar. Dia nak sembahyang qasar, dia lupa nak niat qasar. Tiba-tiba rusak oleh sembahyangnya, sembahyang makmum tu. Tiba-tiba dalam hal dia nak sembahyang qasar, tapi dia lupa nak niat qasar. Dalam hal tu sembahyang dia dah rusak dengan sebab dia berhadas ke, dengan sebab dia berhadas ke, atau batal ke sembahyang dia ke. Macam mana orang ni? Jawab jikalau saya wajib atas makmum mentamamkan sembahyang, mencukupkan sembahyang, baharukan dia ke sembahyang. Ini banyak orang tak tahu ni. Banyak orang tak tahu. Dia sembahyang seorang diri. Nah, dia dalam hal musafir, sembahyang seorang diri. Kemudian dalam hal sembahyang seorang itu, dia ni terlupa. Mari terlupa hendak niatkan qasar. Padahal qasar ni jadi satu syarat dalam hal kita sembahyang qasar. Dia terlupakan. Kemudian dalam hal sembahyang itu dia berhadas. Dia batal sembahyang. Dia keluar balik, ambil wuduk, siap. Sudah sempurna ambil wuduk, dia mari sembahyang balik. Maka sembahyang balik ni, sembahyang dia niat qasar. Dia niat qasar. Adakah boleh? Tak boleh, haram. Tak harus. Wajib atas dia kena mentamamkan sembahyang yang dibaharukan dia itu. Wajib. Apabila menyebut katanya wajib, maknanya haram. Haram dia sembahyang qasar. Buat mesti dia kena sembahyang tamam. Wajib dia kena sembahyang tamam. Tak boleh dia nak sembahyang qasar. Kalau dia sembahyang juga, mana haram dalam sembahyang. Adakah sah? Sah. Karena dia dalam musafir. Nah, dia dalam musafir. Tapi haram betul mana? Haram betul dia tak mentamamkan sembahyang. Karena sebelum pada ini dia tak niat qasar pun. Jaga-jaga baik, insya-Allah. Tu kita belajar yang ini, insya-Allah kita jadi seorang yang pandai sembahyang qasar jamak dalam musafir. Dan jikalau berimam ia makmum dengan orang, dan jikalau berimam ia makmum dengan orang ia disangka akan musafirnya orang. Ini banyak. Macam kita perjalanan kita pergi tempat-tempat perhentian, maka ada kat situ orang sembahyang. Kemudian kita pun sama pergi mengikutkan mereka sembahyang di tempat perhatian. Nah, tiba-tiba kita sangka bahawasanya imam tu qasar. Kita sangka bahawa imam tu orang musafir. Tiba-tiba maka nyata ini atah tu. Apabila dia berimam disangka macam tu, maka nyata keadaan orang yang disangkakan orang musafir itu ia muqim, bukannya musafir. Nah, ia muqim, ia beriqamah, makna bukan orang yang musafir. Tu salah satu masalah.
atau dengan orang yang disyokkan pada musafirnya orang. Atau ataf. Dengan ni ataf pada kata dengan orang yang disengkakan musafirnya. Takdir kalam. Dan jikalau berimam ia makmum dengan orang yang disyokkan pada musafirnya orang, atau mukimnya orang. Tu disyok pada musafir atau mukim. Orang ini musafir kah atau mukim? Mukim ni maknanya tiada musafir. Macam mana ni? Jawab bagi jikalau saya lazim akan makmum itu oleh mentamamkan sembahyangnya makmum. Saya lazim, saya wajib akan makmum itu oleh mentamamkan sembahyangnya sebagai makmum. Wajib-wajib pada dua surah ini, yakni dua masalah ini. Dua surah maknawi. Asal makna surah ni gambar. Asal makna surah gambar. Akan tetapi surah sini dengan makna masalah. Maka masalah ni pun macam gambar juga. Macam gambar juga, tapi gambar maknawi yang kita boleh rasakan dengan otak, dengan fikir, tak boleh rasakan dengan mata. Jadi dua surah ini, yakni dua masalah ini. Mana? Masalah pertama, jikalau berimam ia dengan orang jadi seka kamu, maka nyata keadaan yang mukim. Satu masalah. Masalah yang kedua, jikalau berimam ia dengan orang yang disyokkan pada musafirnya atau mukimnya. Ada dua masalah ni. Dua masalah ni lazim, yakni wajib atas imam itu oleh mentamamkan sembahyang imam. Wajib kena sempurnakan sembahyang dia. Lalu itulah ni kita kena tahu imam yang kita hendak ikut ni, adakah imam tu sembahyang qasar atau sembahyang tamam. Jika tak tahu tapi kita hendak sembahyang qasar, maka kita asingkan. Kalau kita dah ikut, kita syak saja. Syak ataupun sengka saja. Masalah ini mesti kita kena sembahyang tamam. Banyak macam ni, macam kita berhenti tempat perhatian. Tempat perhatian ramai orang-orang yang sembahyang. Ramai-ramai orang bersembahyang, maka dalam sembahyang itu kita sengka saja kata imam tu musafir, padahal imam tu bermukim. Ni banyak sekali macam ni. Kemudian apabila lah kita sudah yakin bahawa imam tu orang musafir, ada pula masalah. Dan jikalau yakin ia makmum akan keadaan imamnya, imam makmum yang musafir. Jikalau yakin ia makmum akan keadaan imamnya, imam makmum yang musafir, dia yakin tetap dalam hati dia bahawasanya imam ni yang musafir. Dan syak ia, dan qaid dan wawul hal, dan syak ia padahal syak ia makmum pada niat imamnya, imam makmum tu akan qasar. Imam ni dah niat qasar kan belum niat. Dia ni orang musafir. Karena tempat perhatian tu kadang-kadang orang tadi bukan pandai sangat masalah sembahyang qasar. Bukan alim bahasa qasar. Mereka mengertikan bahawasanya apabila lah aku ni dalam musafir, aku dapat sembahyang qasar. Tapi syarat mereka belum tahu. Kemudian kita dah belajar macam-macam itu ini, kita yakin kata dia ni orang musafir. Akan tetapi adakah ni imam ini niat qasar? Adakah imam niat qasar? Padahal sembahyang oleh makmum itu dengan niat qasar. Imam ni niat qasar ke niat tamam? Padahal makmum itu dengan niat qasar sedang niat qasar. Jawab bagi jikalau
harus baginyo, bagi makmum qasar. Harus, ini harus ni. Kata harus ni kait pada kata harus. Kait mana ikat pada kata harus. Kata harus jika nyata keadaan imam makmum yang qasar. Nyata kata imam tu yang qasar, maka itu harus bagi makmum qasar. Dan jika nyata keadaan imam itu semuanya tamam. Apabila sudah nyata pula bahawa imam itu sudah semuanya tamam. Keadaan imam itu semuanya tamam, saya lazim akan makmum oleh sembahyang tamam, sembahyang 4 rakaat juga. Saya lazim, yakni wajib akan makmum oleh sembahyang tamam, sembahyang cukup 4 rakaat. Dan jikalau syok ia maka buat bergantung oleh imam. Buat ikat oleh imam. Tu ta'liq. Maka ta'liq oleh imam, buat ikat oleh imam, buat bergantung oleh maka ta'liq oleh makmum. Yakni buat ikat oleh makmum. Buat bergantung macam mana? Bergantung ikat macam ni. Akan niat dirinya makmum dengan bahawa niat ia makmum. Dia ta'liq akan niat dirinya. Dia ta'liq, dia buat bergantung, buat ikat oleh imam, oleh makmum, akan niat diri makmum. Ta'liq, bergantung, ikat dengan bahawa niat ia makmum. Niat gini. Jika qasar imam, maka qasar aku. Dan jika tiada, yang tiada qasar imam, maka mentamamlah oleh aku. Buat ikat gitu. Jika qasar imam, maka qasar aku. Dan jika tiada, yakni tiada qasar imam, maka mentamam aku. Aku pun sebenarnya itu mana ta'liq. Buat ikat. Kalau imam qasar, aku pun qasar. Kalau imam tak qasar, aku tak qasar. Jadi aku mentamam. Jawab. Jawab jikalau harus bagi makmum itu qasar. Ni harus ni. Kalau gitu buat macam ni. Syok imam ni tamam ke tak tamam. Buat ikat. Kalau imam qasar, aku qasar. Kalau imam tamam, aku tamam. Yang ni harus bagi makmum itu qasar. Harus makmum qasar. Kata harus ni pada ya asahnya ya asah. Pada kaul ya asahnya kaul. Pada ya asahnya, pada kaul ya asah, pada perkataan yang terlebih terang nisbah dalil. Yang terlebih terang nisbah dalil. Apabila ada kaul ya asah, ada kaul muqabil asah. Mesti muqabil asah katanya, tak harus bagi makmum tu qasar. Ni harus bagi makmum itu qasar pada yang asahnya, pada qaul, pada perkataan yang asahnya qaul. Tapi kata harus ini kait pada kata harus. Harus jika qasar oleh imam bagi makmum. Jika makmum tu qasar. Dan jika tiada qasar oleh imam, maka lazim akan makmum itu oleh mentamam. Tu lazim ni wajib makmum itu oleh mentamam oleh kan sembahyang tadi. Tu dia. Ini sekaliannya jika nyata bagi makmum barang yang niat oleh imamnya dah qasar. Tu. Ini sekalian. Tu. Ini sekalian. Mana ini ni? Tu dia.
Ini sekalian tersebut daripada kata jikalau syok ia pada niat imam akan qasar hingga sampai di sini. Ini sekaliannya sekian tersebut daripada kata musannif, dan jikalau syok ia pada niat imam akan qasar, maka ta'liq oleh makmum akan niat diri dengan bahawa niat ia, jika qasar imam maka qasar aku, dan jika tiada maka mutamam aku, ila akhirih. Jika nyata bagi makmum barang yang niat oleh imam makmum. Tu. Jika nyata bagi makmum barang yang niat oleh makmum, jika nyata bagi makmum barang yang niat oleh imam makmum, apa barang? Ni bayang pada kata barang daripada qasar atau tamam. Dan jika tiada nyata baginya bagi makmum yang tersebut, apa? Yakni barang yang niat oleh imamnya daripada qasar atau tamam. Jika tiada nyata baginya bagi makmum yang tersebut, apa yang tersebut? Yakni daripada barang yang niat oleh imamnya daripada qasar atau tamam. Jika tak nyata bagi makmum begitu, maka lazim akan makmum oleh mentamamkan sembahyang makmum. Nyatalah itu, maka lazim, wajib akan makmum oleh mentamamkan sembahyangnya sembahyang makmum. Kerana apa? Kerana ihtiyab, kerana curumat. Tak boleh kita qasar lagi. Tak boleh kita qasar apabila kita tak nyatakan bagi kita bahawa makmum, bahawa imam itu niat qasar atau tak niat qasar. Yang kata harus kita qasar dan tamam itu jika nyata kata imam itu sudah niat qasar atau itu tamam. Gitu. Itu masalah dia tu. Kalau nyata, jika tak nyata, lazim, wajib akan makmum oleh mentamamkan sembahyang makmum. Kerana apa? Kerana ihtiyat, kerana cerumat pada masalah. Cerumat pada masalah. Nanti kita sembahyang sembahyang qasar, tiba-tibanya salah, rugilah kita. Kalau dia ihtiyat ni selamat. Maka makna ihtiyat ni apa? Al-akhdhu bil aswa'i. Ambil dengan yang terlebih jahat. Ambil terlebih jahat. Kalau yang baiknya kita qasar, tapi yang lebih jahat apa? Iaitu ambil yang tamam daripada yang qasar. Itu ihtiyat makna dia. Dan yang kalimanya daripada 8 syarat bahawa niat ia seorang yang musafir itu, seorang yang musafir yang hendak sembahyang itu niat akan qasar serta takbiratul ihram. Orang hendak sembahyang qasar, dia ini mesti kena niat qasar serta takbiratul ihram. Sahaja aku sembahyang zuhur 2 rakaat qasar, kena sebut qasar. Mesti kena menyebutkan qasar. Jangan tak menyebutkan qasar. Kena menyebutkan qasar tadi. Tu syarat dia. Kemudian maka jika sembahyang ia seorang dengan ketiadaan niat qasar, dalam dia sembahyang qasar akan tetapi tiada niat qasar, macam mana? Ini taswir, buat rupa dengan ketiadaan niat qasar, dengan bahawa niat ia seorang akan mentamam. Taswir ni membuatkan masalah, berupakan masalah, tu taswir. Dengan ni kata sini, dengan ni, dengan hendak mentaswir, hendak memperupakan masalah sembahyang dengan ketiadaan niat qasar. Itu makna mentaswir. Dengan bahawa niat ia seorang akan mentamam. Sahaja aku sembahyang zuhur 4 rakaat, tamam. Atau itlaq ia seorang tadi. Ia seorang sembahyang qasar, dia itlaq. Macam mana itlaq? Tidak niat qasar, tidak niat tamam. Sahaja aku sembahyang.
Saja aku sembahyang fardu zuhur kerana Allah Ta'ala, tidak niat qasar, tidak niat mutamam. Nah, tahu niat ia seorang. Nah, itu lagi ni. Masalah lagi Allah pada kata niat. Tahu niat ia seorang kan qasar, tetapi ketiadaan serta dengan takbiratul ihram. Niat juga qasar, tetapi tidak serta dengan takbiratul ihram. Niatnya selepas takbiratul ihram kata aku qasar. Tak ada niat qasar. Macam mana? Tu dia. Dalam hal sebenarnya qasar mesti niat qasar. Tiba-tiba dia tak niatkan qasar. Saya tiada harus bagi seorang qasarkan sembahyang itu. Saya tiada harus bagi seorang qasarkan sembahyangnya, sembahyang seorang itu tak harus dia qasarkan sembahyang apabila belum dia niatkan qasar. Apabila tak harus, hanya wajib oleh mentamamkan dia kan sembahyang. Wajib dia mentamam. Kalau qasar, dosa. Dan pula tak sah. Dosa lagi pula tiada sah, mesti kena buat tamam. Tu dia. Hanya wajib oleh mentamamkan dia ke sembahyang. Dan disyaratkan niat qasar itu. Dan disyaratkan niat qasar itu pada tiap-tiap sembahyang yang hendak diqasarkan dia kan sembahyang. Ini kita sebagai kita nak sembahyang qasar. Mesti kita nak niat qasar. Kalau tak niat qasar, maka sembahyang kita tak jadi. Dia kena mentamam. Tak niat qasar, mesti kena mentamam. Tak boleh kita nak qasar buat 2 rakaat. Ini sembahyang yang Allah Ta'ala bagi kita dalam musafir, dalam perjalanan. Kalau kat sini nak pergi kat mana? Nak pergi ke Hanjai. Kalau kat Malaysia nak pergi ke mana? Jauh pada 80 km lebih. Pergi kat mana? Maka di situ haruslah kita mengerjakan qasar sembahyang. Dalam hal kita qasar sembahyang, mesti wajib kita kena niat qasar. Jika tiada niat qasar, maka tak jadi qasar kita. Ingat baik ni budak-budak sini. Ingat baik, nanti kamu perjalanan pergi ke Hanjai mana itu ini, perjalanan jauh lebih dari 80 km lebih. 80 km lebih, kamu hendak sembahyang qasar, mesti mu kena niat dulu. Niat kata aku hendak musafir perjalanan yang jauh. Kalau tak niat je tu, nanti tengok tempat yang kamu pergi ni. Tempat kamu pergi tu, baru sampai tempat kat sana tu, apabila lah sudah sampai dua marhalah, atau boleh masafatul qasri, boleh perjalanan sembahyang qasar, maka di situlah boleh kita sembahyang qasar. Tengah-tengah jalan tak boleh. Pasal kita tak tahu. Kalau kita nak sembahyang tengah-tengah jalan dalam perjalanan, berarti tepi-tepi jalan tu, itu ketika kita dah tahu tempat kita nak pergi berapa kilometer. Dan dalam ham tu juga kita niat musafir. Kena ingat baik tu. Nanti kamu musafir, kamu tak tahu. Masa mengaji buat mata belala itu. Tengok tu, tengok ni. Masa buat sudah kamu. Tu. Ini syarat dia. Bersalahan bagi mazhab Maliki. Ini kita nak tahu saja mazhab Maliki, bukan nak buat amal ni. Nanti kita amal Syafi'i, Syafi'i gatik, Maliki gatik. Nanti talfik dalam masalah ni bahayalah. Bersalahan bagi mazhab Maliki yang mengatakan dengan bahawa memadai niat qasar pada sembahyang yang pertama. Tu. Mazhab Maliki mengatakan bahawa memadai niat qasar pada sembahyang yang pertama, seperti zuhur masalan.
Yang dikosarkan dia kan sembahyang. Nah, sembahyang qasar yang pertama, yang dikosarkan dia kan sembahyang yang pertama. Di dalam safar itu tiada disyaratkan membaharukan niat qasar pada tiap-tiap sembahyang yang kemudian daripadanya kemudian pada sembahyang yang pertama. Ini mazhab Hanafi Maliki. Jadi mazhab Maliki ni dia mengatakan memada niat qasar dalam masa yang pertama saja. Nah, adapun sembahyang yang kedua seperti sembahyang asar tak payah kita niat qasar. Mana kita buat sembahyang tu tak patut niat qasar, jadi qasar sendiri. Mazhab Maliki. Adapun mazhab Syafi'i dah, yang pertama mesti kena niat qasar, yang kedua pun mesti kena niat qasar. Sahaja aku sembahyang fardu zuhur 2 rakaat qasar makmum kerana Allah Taala. Sahaja aku sembahyang fardu asar 2 rakaat makmum kerana Allah Taala. Tu ingat baik. Nah, tu dia weh. Tu cara dia tu niat qasar. Ni maka ya ada pula syarat takdim, syarat takhir. Kalau semaya jamak takdim, mana kita jamakkan semaya, kita himpunkan waktu asar dalam waktu zuhur, dikatakan jamak takdim. Sekiranya kita sembahyangkan zuhur dalam waktu asar, dikatakan jamak takhir. Maka dalam hal kita sembahyang qasar ni, kita nak jamak asar masuk dalam zuhur, kita kena niat. Mesti kita kena niatkan dalam waktu yang pertama. Nah, dalam sembahyang yang pertama, bukan dalam waktu, dalam sembahyang pertama, aku hendak sembahyang fardu asar jamak takdim apabila selesaikan sembahyang zuhur, baru kita boleh himpunkan sembahyang asar dalam waktu zuhur. Nah, kalau tidak, tak boleh himpun, kena sembahyang asar pula. Boleh tak? Boleh. Kita berhenti sampai zuhur, kita berhenti sebagai qasar. Sudah sembahyang kita pergi sampai waktu asar, berhenti pula, berhenti sembahyang asar pula 2 rakaat. Tu boleh, tak ada apa. Kita tak nak jamak, kita nak qasar saja. Boleh. Semata-mata kita nak qasar, tak nak jamak. Okey, boleh. Nah, tu jamak takdim mesti kena niat dalam sembahyang yang pertama. Kalau jamak takhir, macam kita hendak buat zuhur dalam waktu asar, yang ini mesti kita kena niatkan dalam waktu yang pertama. Ingat baik tu. Nah, ingat baik. Dalam waktu yang pertama. Apa? Iaitu dalam waktu zuhur. Bukan dalam masa zuhur. Maka dalam waktu zuhur masuk waktunya pukul 1.30 malam, 1.30 Malaysia. Di sini 12.30. Habis dianya selesai 3.30, 4.40. Nah, kita tanya. Kapan dalam waktu zuhur itulah kita jatuhkan niat, berlakukan niat hendak sembahyang zuhur di dalam waktu asar. Akan sebagai jamak takhir. Nah, itu boleh. Kita pergi sembahyang zuhur dalam waktu asar. Sekiranya kalaulah kita tak niat, kata tak hendak sembahyangkan dalam waktu asar, maka berdosalah kita. Berdosa. Ingat baik. Ni masalah yang berlakunya. Kadang-kadang orang hendak niat sembahyang qasar jamak ni, dia tak tahu. Tahu nak sembahyang tu qasar. Boleh. Harau macam tu. Belajar tu. Sebab inilah ilmu, inilah penghulu bagi segala amal. Ilmu penghulu bagi segala amal. Karena buat mengerjakan amal, buat amal ibadat dengan tidak ada berilmu, ini bid'ah. Nah, karena Rasulullah dia mengerjakan ibadat, dia berilmu. Siapakah guru dia? Ialah Jibril alaihissalam. Nah, tapi orang sekarang ini mengerjakan ibadat suka. Nah, suka gemar buat amal ibadat, akan tapi tak perlu belajar pada ilmu. Ingat ini bid'ah. Tu, kemudian ilmu sekarang ini ada ulama-ulama tinggal di dalam kitab-kitab. Baik, habis kat tu. Sampai kepala cerita tambihun. Wallahu a'lam.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء يا الله 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 ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد ربي صل عليه وسلم سبحان الله حمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك